nama saya Nur Syarina Izzati binti Haizan. Saya daripada kos TPSM 2B dan nombor matrik saya 20060156. Saya akan membuat pembentangan berkenaan dengan kajian kes ahli. Latihan atau kursus merupakan tunjuk ajar dan sebagainya yang diulang-ulang untuk menjadikan orang yang dibimbing atau diajar itu benar-benar mahir. Latihan bertujuan agar pekerja dapat memahirkan atau membiasakan ajaran yang diterima serta merupakan pelajaran mengenai sesuatu perkara atau sebagainya yang diberikan dalam jangka masa yang agak singkat dan pada masa yang agak panjang. Berdasarkan kajian kes ahli, saya telah mencadangkan 3 latihan atau kursus yang sesuai untuk ahli bagi meningkatkan kemahiran kerjanya. Latihan yang pertama ialah kursus kemahiran komunikasi yang berkesan. Dengan menghadiri kursus ini, ahli akan lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dengan pekerja-pekerjanya. Latihan yang kedua ialah kursus kepimpinan dan pengurusan. Ahli sesuai untuk mengambil kursus ini kerana ahli telah dinaikkan pangkat sebagai ketua bahagian. Oleh itu, kursus ini dapat membantu ahli untuk menambah pengetahuannya serta kemahirannya dalam memimpin tugasnya dalam jawatan ketua bahagian. Dan latihan yang ketiga ialah kursus motivasi. Kursus ini dapat membantu ahli untuk memotivasikan dirinya dalam memegang jawatan baru dan suasana yang baru, juga dapat memberi dorongan serta membantu rakannya dalam hal-hal pekerjaan. Kemahiran berkomunikasi bukan merupakan anugerah, tetapi memerlukan latihan dan usaha bagi memperkasakan diri dengan mempelajari dan mengamalkan kaedah-kaedah interaksi dan komunikasi secara berkesan yang memberi nilai tambah kepada individu berkenaan. Dari aspek pekerjaan, komunikasi di antara pengurus ataupun penyelia dan pekerja merupakan prasyarat bagi mewujudkan suasana yang kondusif, harmoni dan semangat berpasukan yang tinggi ke arah melahirkan kumpulan kerja dan individu yang cemerlang serta berprestasi tinggi. Manakala dari aspek bisnes, komunikasi berkesan dengan para pelanggan adalah penting bagi memastikan kewujudan dan kejayaan dalam sesebuah organisasi. Tanpa pelanggan dan tanpa transaksi perniagaan, pastinya tidak ada keuntungan bagi sesebuah perniagaan. Selain itu, kursus kepimpinan dan pengurusan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan seorang ketua dalam sesuatu organisasi. Ia berfungsi untuk membina keyakinan diri di kalangan ketua operator, line leader, penyelia, pengurus dan sebagainya. Adalah amat penting untuk seorang ketua bagi masa sebuah syarikat berkemahiran dalam aspek kepimpinan, motivasi, membina pasukan dan perhubungan kemanusiaan. Memotivasi dan memimpin pasukan, kerja yang berkesan adalah juga penting untuk peningkatan prestasi sesebuah syarikat dan juga perkembangan diri. Di samping itu, motivasi adalah kunci kejayaan dan kepuasan kerja. Motivasi adalah sumber kekuatan yang mendorong tingkah laku dan prestasi pekerja dalam organisasi. Dinamo tersembunyi yang menjadikan individu dan pasukan tetap fokus dan sasaran tidak kira berapa banyak kemunduran atau penyimpangan yang mungkin mereka lakukan. Walaupun subjek motivasi sangat penting, ironia banyak organisasi tidak melatih pekerja mereka secara motivasi secara rasmi. Terutamanya, mereka pengurus yang baru dinaikkan pangkat atau ketua jabatan yang mengawasi orang lain setiap hari untuk bekerja yang terbaik untuk organisasi. Kesalahpahaman yang dibuat oleh kebanyakan orang adalah bahawa mereka dapat memotivasi orang lain atau pengurus yang bekerja akan secara automatik belajar bagaimana memotivasikan orang lain. Kesalahpahaman ini menyebabkan banyak organisasi tidak bermotivasi dan tidak bersemangat untuk bekerja. Disebabkan itu, betapa pentingnya menghadiri 3 kursus ini, iaitu kursus komunikasi, kursus kepimpinan, dan kursus motivasi untuk pekerja. Oleh itu, ahli perlulah menyertai 3 kursus ini, iaitu kursus kemahiran komunikasi, kursus kepimpinan pengurusan, dan kursus motivasi. Latihan ini berlangsung selama 6 hari, bermula pada hari Isnin sehingga hari Sabtu. Kursus kemahiran komunikasi berkesan akan dijalankan selama 2 hari, iaitu hari Isnin dan Selasa. Pada hari pertama,
Kursus akan bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 4 petang. Begitu juga dengan hari yang kedua, iaitu hari Selasa. Kemudian, pada hari ketiga, iaitu hari Rabu, dan keempat, iaitu hari Khamis, kursus kepimpinan dan pengurusan pula akan berlangsung pada kedua-dua hari tersebut, bermula dan berakhir pada jam yang sama, iaitu bermula dari pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang. Dan yang terakhir pada hari Jumaat dan Sabtu, kursus yang terakhir pula akan dijalankan, iaitu kursus motivasi pekerja. Pada hari Jumaat, kursus tersebut akan bermula pada jam 9 pagi sehingga pukul 4.45 petang. Manakala, pada hari yang terakhir iaitu hari Sabtu, kursus motivasi tersebut akan bermula pada pukul 9 pagi sehingga jam 2 petang. Kemudian, kursus tamat. Berdasarkan latihan-latihan ataupun kursus yang telah saya cadangkan, kumpulan sasaran latihan kursus kemahiran komunikasi yang berkesan ditujukan kepada pengurus, ketua seksyen, eksekutif, ketua pasukan, jurutera dan penyelia. Manakala kursus kepimpinan dan pengurusan yang berkesan, ini diolah khusus untuk penyelia-penyelia berpengalaman dan baru yang belum pernah menerima sebarang latihan tentang kepimpinan, iaitu seperti ketua bahagian, pengurus dan penyelia, serta kaki tangan yang bakal dinaikkan jawatan ke peringkat penyeliaan. Selain itu, kumpulan sasaran bagi kursus motivasi pekerja ini pula ialah kaki tangan kerajaan swasta dari pelbagai peringkat dan latar belakang. Kepada mereka yang ingin membina jati diri yang lebih cemerlang, bahkan kepada mereka yang ingin meningkatkan prestasi serta tahap keberkesanan dalam kehidupan pribadi mereka, serta dalam organisasi. Program ini juga amat berguna bagi individu yang berpotensi dan ingin dibangunkan atau yang ingin membuat perubahan dalam menjadi insan yang cemerlang serta membangunkan sikap dan tabiat positif dalam diri dan pihak yang lain. Terdapat beberapa objektif yang akan ahli dan peserta-peserta lain dapat ketika menyertai kursus pengurus. Terdapat beberapa objektif yang akan ahli dan peserta-peserta lain dapat apabila menyertai kursus-kursus tersebut. Peserta yang menyertai ketiga-tiga kursus yang telah saya cadangkan akan dapat menambah pengetahuan serta mempunyai keyakinan diri yang lebih tinggi dari sebelumnya untuk menjalankan tugas sebagai pekerja. Objektif utama kursus kemahiran komunikasi yang berkesan adalah kursus ini memberi pendedahan kemahiran dari pelbagai aspek komunikasi yang menjurus kepada keupayaan meningkat dan membangunkan personaliti dan kemahiran interpersonal. Kursus ini juga memberi lebih berkeyakinan dalam berkomunikasi yang melibatkan interaksi daripada pelbagai peringkat, lapisan dalam organisasi serta pelanggan, serta mendedahkan peserta mengenai kaedah dan teknik-teknik komunikasi yang mampu meningkatkan lagi prestasi kerja. Peserta yang menghadiri kursus ini juga dapat mempelajari kemahiran ataupun kebolehan bercakap, mendengar dan fikir secara efektif. Justru itu, kursus ini juga meningkatkan kesedaran tentang betapa pentingnya kemahiran komunikasi dan interpersonal yang baik untuk memajukan organisasi serta membina pengetahuan mengenai cara berkomunikasi dengan berkesan. Dalam pada itu, pada akhir kursus kepimpinan dan pengurusan yang berkesan, peserta akan dapat mempelajari teknik dan gaya menjadi penyelia ataupun pengurus, seperti merancang dan mengawal secara efektif untuk menghasilkan kualiti kerja mengikut kehendak pelanggan, serta memahami teknik bagaimana untuk mendapat sokongan, menjadi inspirasi dan mendapat mempengaruhi pekerja untuk menghasilkan keputusan yang menggalakkan. Seterusnya, kursus ini juga dapat mengajar peserta untuk mengenal pasti dan menilai kebolehan dan keberkesanan di dalam pengurusan dan penyeliaan. Di samping itu, di akhir kursus motivasi pula, peserta akan mengetahui dan menyedari peranan mereka sebagai pekerja serta menjana dorongan atau motivasi yang kuat untuk pekerja terus memberi sumbangan untuk kejayaan organisasi. Kemudian, peserta akan mengetahui kepentingan sikap positif di dalam kerja dan mengaplikasikan sikap-sikap murni itu dalam diri mereka dan dapat meningkatkan motivasi di dalam pekerjaan dan kehidupan seharian mereka.
Kursus ini juga dapat meningkatkan tahap motivasi yang tinggi pada peserta dengan self-motivate dan self-improvement. Bahkan juga dapat mewujudkan aura positif dalam menjadi insan yang cemerlang. Lain daripada itu, peserta dapat mengenal pasti faktor kejayaan serta membuat pembaharuan dalam diri. Dan daripada itu, kursus ini juga dalam mengajarkan kepada peserta untuk melengkapkan diri dengan keperluan diri dalam organisasi rasmi, masyarakat maupun keluarga. Yang paling penting dapat meningkatkan semangat kerja positif. Untuk tentatif latihan, anda boleh merujuk fail Word saya bagi maklumat yang lebih tepat dan jelas. Sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya, kursus ini telah dapat membantu mempertingkatkan pengetahuan, kebolehan serta kemahiran ahli dan peserta-peserta lain serta dapat mencapai objektif yang telah organisasi tetapkan. Ahli akan terlihat lebih berkualiti dan berkeyakinan tinggi dalam menjalankan tanggungjawab sebagai ketua bahagian. Melalui kursus-kursus ini juga ahli dapat berkongsi kemahiran dan pengetahuan yang didapat daripada kursus-kursus tersebut kepada rakan sekerjanya dan pekerja-pekerja lain, secara tidak langsung menyumbang ke arah kemajuan kualiti pekerja dalam organisasi. Bahkan juga dapat meningkatkan produktiviti organisasi serta prestasi di tempat kerja. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.